minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan, kita masih lagi berada di bulan Ramadan yang mulia ini. Hari ini 19 Ramadan, sudah tiba kita ke hari yang ke-19 Ramadan. Sudah tak sedar begitu cepat masa berlalu kan. Dan moga-moga kita menjadi orang-orang yang keluar daripada bulan Ramadan itu bersama dengan keampunan dan rahmat Allah, insya-Allah. Okey. Sebelum saya pergi lebih jauh dengan perkongsian saya hari ini, mungkin ada sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh kongsikan kepada saya sama ada jelas tak suara saya. Sebelum kita teruskan, mungkin boleh bagi respon sikit, adakah suara saya ini jelas atau tidak, kualitinya, audionya, supaya bila kita berkongsi nanti tidak ada masalah. Okey. Okey, terima kasih Puan Adila Hashim. Jelas, Ustazah, terima kasih. Jadi memandangkan semuanya okey, kita teruskan. InsyaAllah hari ini saya akan berbicara tentang berkenaan dengan tajuk yang sebagaimana yang dikongsikan tentang ibarah daripada juzuk 19 dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat yang ke-40. Ayat ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan azab kaum Nabi Lut. Okey. Dan sebelum saya pergi lebih jauh, sehingga saya baca dulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. Sadaqallahul azim. Dan maksudnya, dan demi sesungguhnya mereka ni siapa? Mereka yang menentang wahai Muhammad telah melalui satu bandar yang dihujani dengan azab yang buruk, maka tidakkah mereka selalu dapat menyaksikannya? Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak ingatkan adanya kebangkitan semula, iaitu hari kebangkitan, hari akhirat. Okay? Jadi ayat ini dia membicarakan tentang ditujukan kepada kaum Nabi, ditujukan kepada mereka yang mendustakan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah rakamkan ayat ini untuk memberi teguran kepada orang-orang Arab Quraisy ketika itu. Adakah mereka tidak melihat apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut, azab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Lut. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak sentuh sikit tentang sirah Nabi Lut. Apa yang kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ini, kaum Nabi Lut alaihissalam. Okey, kaum Nabi Lut ini mereka melakukan satu kemungkaran yang tak pernah dilakukan mana-mana kaum sebelumnya, iaitu melakukan hubungan sejenis. Lelaki sesama lelaki, hubungan seks, hubungan homoseksual, kalau istilahnya sekarang gay. Dan Nabi Lut merupakan Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT untuk menyampaikan dakwah kepada kaum ini tadi. Dan sebelum Nabi Lut maksudnya pergi ke tempat kaum Nabi Lut ini tadi, Nabi Lut telah menerima dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia turut bersama ketika Nabi Ibrahim berhijrah. Nabi Lut alaihissalam turut bersama dengan Nabi Ibrahim berhijrah bersama-sama, dan Nabi Lut diutuskan oleh Allah kepada satu kaum yang terletak di negara Palestin. Okey, itu kaum Nabi Lut tadilah. Maksudnya kaum Nabi Lut bukan datang daripada kaumnya, bukan dilahirkan di situ, bukan dibesarkan di situ, tapi Nabi Lut ini seorang orang luar yang datang ke satu tempat untuk menyampaikan dakwah kepada mereka, untuk mengajak mereka supaya meninggalkan perbuatan terkutuk itu tadi. Jadi perbuatan ini, iaitu hubungan lelaki sama lelaki ini,
menyebabkan kaum Nabi Lut ini bukan sahaja melakukan satu keburukan, bahkan membawa keburukan kepada keburukan-keburukan yang lain. Dirakamkan dalam Al-Quran, mereka ini bukan sahaja disebabkan nafsu mereka yang serakah ini, nafsu mereka yang melampau ini, mereka bukan sahaja melakukan hubungan liwat itu sesama mereka di kampung mereka, tetapi mereka bahkan melampaui batas dengan mencolek musafir-musafir yang melalui perkampungan mereka. Maksudnya musafir yang melalui perkampungan mereka ini, mereka lihat ada lelaki-lelaki yang murih mereka jadikan mangsa lah kita katakan. Mereka menyamun barang-barang dagangan mereka ini tadi, menculik lelaki-lelaki dan melakukan perbuatan liwat ini kepada mereka. Dan lebih teruk lagi, perbuatan ini dilakukan di khalayak ramai. Bayangkan tuan-tuan, perempuan, senang menonton sekalian, perbuatan terkutuk kemungkaran yang kaum Nabi Lut lakukan di tempat khalayak ramai. Melakukan liwat di tempat khalayak ramai, bukan di sebalik bilik ataupun di sebalik tirai, di tempat yang tertutup, tapi di tempat mereka berhimpun. Alangkah teruknya perbuatan mereka yang bukan sahaja menyalahi fitrah, tetapi menyalahi juga orang cakap norma manusia. Tak ada sifat malu. Tak ada lagi sifat malu disebabkan nafsu yang melampau, nafsu yang lagi mereka tidak mampu kawal lagi hingga mereka ketagihan dan membuat perkara terkutuk itu di khalayak ramai. Jadi secara shortcutnya, Nabi Lut menyampaikan dakwah, mengajak mereka supaya meninggalkan perbuatan terkutuk itu. Dan satu noktah yang menarik, kalau kita lihat Nabi Lut, pendekatan Nabi Lut alaihissalam dalam membawa kaum mereka ini menyembah Allah bukan untuk membetulkan akidah dahulu, tapi sebaliknya perjuangan Nabi Lut yang pertama adalah untuk membawa kaum ini meninggalkan perbuatan itu dahulu, perbuatan yang menyalahi fitrah tadi. Fitrah manusia ini berkeluarga, fitrah manusia ini menyukai lain jantina, tetapi kaum Nabi Lut ini menyukai jantina yang sama, iaitu lelaki menyukai lelaki. Dan Nabi Lut berusaha untuk membawa kaum itu keluar daripada kemungkaran itu dahulu sebelum untuk berdakwah untuk menyembah Allah SWT. Tetapi begitulah lumrah, dakwah Nabi ini ditolak dan mereka bahkan mengherdik Nabi dan memulaukan Nabi ini, mengusir Nabi Lut daripada kampung mereka. Ialah Nabi Lut ini kan orang asing, orang yang datang dari luar dan ingin maksudnya membetulkan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ini tadi. Dan kemuncaknya Nabi Lut berdoa kepada Allah dan Allah turunkan kabar azab kepada mereka melalui dengan utusan malaikat yang datang ke rumah Nabi Lut. Dan malaikat ini datang dengan jelmaan manusia yang sangat cantik rupa paras mereka. Jadi apabila kaum Nabi Lut ini terdengar tentang ada tetamu yang datang ke rumah kaum Nabi Lut, seorang mereka kabar yang maksudnya mereka ini lelaki-lelaki yang paras rupanya tampan, jadi mereka yahra'una, maksudnya pergi dengan segera ke rumah Nabi Lut untuk mencolek, untuk mendapatkan tetamu Nabi Lut ini tadi, iaitu malaikat tadi. Tengok bahawa betapa teruknya perangai mereka, betapa teruknya akhlak mereka, bahkan tetamu orang pun mereka nak colek, nak ambil sebagai pemuas nafsu mereka. Dan Allah turunkan azab Allah khabarkan azab kepada mereka melalui malaikat ini tadi. Malaikat kata kepada Nabi Lut, sesungguhnya kami ini malaikat dan kami ingin menyampaikan satu berita azab kepada kaum ini tadi, dan memerintahkan Nabi Lut supaya keluar dari kampung itu sebelum waktu pagi, waktu sahur, waktu pagi sebelum azab sampai. Jadi ketika mana kaum Nabi Lut ini berada di depan rumah Nabi Lut, mereka tak putus asa ni nak ambil tetamu Nabi Lut ini tadi. Mereka berada di hadapan rumah Nabi Lut, berada di hadapan rumah Nabi Lut, dan maksudnya menunggulah sampai boleh nak ambil kaum ni. Dan ketika itulah berlaku perbualan antara Nabi Lut dengan kaumnya. Nabi Lut cuba untuk menasihati, mengajak supaya mereka berfikir apa perbuatan yang mereka lakukan ini sangat memalukan, tidak masuk akal. Tidakkah ada orang perempuan lain yang mereka ingin cakap untuk dekati?
bukan orang lelaki. Nabi Lut alaihissalam cuma mewaraskan fikiran mereka, tapi saat itu nafsu sudah menjadi tuan kepada mereka. Mereka tak nampak lagi apa yang cakap benda yang perkara yang waras. Jadi dan saat itulah azab diturunkan kepada mereka. Okey, jadi apa azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut disebabkan kemungkaran mereka lakukan ini tadi? Azab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kaum Nabi Lut sangat-sangat dahsyat, di mana dia ada tiga peringkat. Yang peringkat yang pertama, Allah butakan mata mereka ketika mereka berada di hadapan rumah Nabi Lut alaihissalam. Ketika mereka ingin mendapatkan tetamu Nabi Lut ini, mereka telah dibutakan mata, dimusnahkan penglihatan mereka. Tiba-tiba saja mereka jadi buta, tak nampak apa pun yang di hadapan mereka. Bayangkan ya, kita boleh nampak, tiba-tiba tak nampak. Dengan kuasa Allah SWT, Allah musnahkan penglihatan mereka dan Allah turunkan mereka, Allah turunkan kepada mereka ribut apa yang membawa batu yang keras, bukan sahaja keras, batu yang terbakar kepada mereka ini tadi. Peringkat yang pertama, Allah musnahkan penglihatan. Peringkat yang kedua, Allah turunkan satu ribut yang membawa batu-batu keras dan terbakar. Bayangkan. Dan bukan itu sahaja, Allah datangkan pula satu bunyi yang menggoncangkan kampung mereka. Dalam keadaan mereka buta, tiba-tiba mereka merasakan satu hujan ribut batu. Lepas tu ada pula bunyi yang kuat yang menggempakan, yang menggoncangkan kampung mereka. Dalam keadaan mereka tak boleh melihat, tak tahu nak pergi mana, tak nampak apa pun yang berlaku di sekeliling mereka. Dan kemuncak kepada azab mereka ini tadi iaitu kampung mereka dibolak-balikkan. Maksudnya berlaku gempa bumi. Mereka ditenggelamkan oleh bumi itu sendiri bersama dengan harta mereka. Mereka sekali hilang bagaikan padang jarak pandang terkukung. Cakap maksudnya semua benda telah hilang, ditelan bumi. Mereka ditimpa gempa bumi. Begitulah teruknya azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut ini tadi disebabkan oleh kemungkaran yang mereka lakukan. Jadi surah Furqan ini tadi ayat yang ke-40 yang saya bacakan di awal perkongsian saya tadi adalah satu amaran yang Allah turunkan kepada orang Arab Quraisy. Tidakkah mereka ini memerhatikan apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut? Kaum Nabi Lut alaihissalam, tidakkah mereka merenung apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut ini tadi? Dan Allah namakan kampung Nabi Lut dengan nama bandar yang dibolak-balikkan. Kampung yang dibolak-balikkan itu wal mu'tafikah. Al-mu'tafikah, kampung yang dibolak-balikkan. Dan sebenarnya kesan daripada azab yang diberikan Allah kepada kaum Nabi Lut ini masih kekal sehingga sekarang. Masih kekal. Kampung itu Allah kekalkan. Kesan azab itu Allah kekalkan untuk kita dan orang Arab ketika itu perhatikan apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut. Allah sengaja kekalkan kesan azab tersebut untuk dijadikan peringatan, dijadikan pengajaran akibat kepada sesuatu kaum yang melanggar perintah Allah, yang melawan fitrah yang diberikan oleh Allah SWT. Yang mana satu kaum yang mengikut hawa nafsu, yang tidak berfikir secara waras apa yang mereka lakukan. Jadi dalam ayat ini tadi Allah berkata, demi sesungguhnya mereka telah melalui satu bandar yang telah dihujani dengan azab yang buruk. Yang dihujani dengan azab buruk tadi yang mana yang kita tahu, kaum Nabi Lut dihujani dengan satu hujan yang membawa batu yang keras dan juga yang terbakar. Jadi Allah kata, tidakkah mereka ni memerhatikan azab yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut ini tadi? Sebab apa? Sebab sebenarnya tempat yang di azab ini tadi, kampung Nabi Lut ini tadi dikenali sebagai laut mati.
masih ada sehingga sekarang, Al-Bahrul Mayyit, yang terletak di Jordan. Saya pernah ke sini ketika mana saya belajar di sana dulu. Saya melanjutkan pelajaran ijazah di Jordan. Saya pernah mengunjungi Laut Mati ini, di mana kesannya masih ada. Dan lokasi ini dikenal pasti berdasarkan ayat Al-Quran yang menggambarkan suasana kampung Nabi Lut ini, dan semua bersepakat okey. Lokasi kaum Nabi Lut di azab ini adalah di Laut Mati. Dan seperti mana yang kita tahu, Laut Mati ini sangat ajaibnya, satu-satunya laut yang mana bila kita pergi ke sana, kita akan terapung. Sebabnya dasar paras kemasinannya itu lebih tinggi daripada paras kemasinan yang ada dalam badan manusia, sehingga kan bila kita nak mandi atau pergi masuk ke dalam air laut mati itu tadi, kita kan terapung. Jadi itu adalah satu benda yang sangat melangkaui akal manusia kan, di mana bila logiknya bila kita ke laut, kita akan masuk ke dalam air, kita akan tenggelam. Tetapi di Laut Mati ini, Al-Bahrul Mayyit ini, bila kita masuk ke dalamnya, kita akan terapung. Dan lokasi ini ketika zaman Arab Quraisy dulu, mereka selalu melalui, sebabnya melalui kampung ini, sebab kampung ini terletak, Laut Mati ini terletak di tengah-tengah laluan mereka untuk berniaga dan melakukan perdagangan kan. Jadi mereka akan melalui, nak pergi berniaga, mereka akan lalu ke tempat ini, dan nak balik daripada perniagaan yang urusan perniagaan mereka pun mereka akan melalui tempat ini. Jadi Allah tegur, kenapa mereka tidak memerhatikan ke laluan sepanjang masa mereka lalu tu, mereka tak perhatikan ke apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut ini tadi. Kesan yang akibat gempa bumi disebabkan azab yang Allah turunkan itu masih ada. Mereka melaluinya dengan keadaan yang kerap, bukan sekejap. Bukan maksudnya sekejap lalu tak nampak. Tak, mereka melalui dalam perjalanan pergi dan balik. Dan Allah tinggalkan kesan tu kepada mereka yang ingin berfikir, mereka yang mengambil pengajaran. Siapa yang ingin mengambil pelajaran? Mereka yang beriman, mereka yang takut kepada azab Allah, mereka yang takut kepada hari akhirat. Balkanu la yarjuna nusyura. Tapi orang Arab Quraisy ini tidak fikirkan, mereka orang-orang yang tidak ingat akan ada satu hari kebangkitan, hari mana mereka akan ditimpa azab disebabkan mereka tidak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya mereka bukan sekadar melalui, mereka hanya melalui tapi tidak mengambil iktibar daripada kejadian itu. Maka Allah cela dan Allah cerca mereka ini, mereka tak fikirkan langsung tentang hari kebangkitan. Dan ayat ini juga memberi isyarat kepada kita bahawasanya tempat kaum Nabi Lut ini tadi, tempat kaum Nabi Lut dimusnahkan ini adalah tempat yang biasa dilalui oleh kaum Arab Quraisy. Berisyarat kepada kita, bila kita membacanya, kita dah sebenarnya tempat di mana tempat yang kaum Nabi Lut ini diberikan azab, di tempat yang menjadi laluan perniagaan orang Arab Quraisy. Jadi dalam perjalanan mereka ke Syam untuk berdagang, untuk berniaga. Jadi orang Arab Quraisy ini gagal untuk mentadabbur apa yang berlaku di sekeliling mereka. Mereka gagal untuk melihat dengan pandangan hati, dengan berfikir tentang hikmah. Kenapa kampung ini jadi begini? Kenapa kesannya, kenapa Laut Mati ini jadi begini kan? Jadi Allah nak kata, lihatlah azab yang menimpa kaum Nabi Lut ini untuk kita, untuk orang Arab Quraisy ini mengambil pengajaran dan menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ini juga di satu tempat yang lain di dalam surah Al-Hijr, ayat yang ke-75 hingga ke-76, ketika berbicara tentang azab kaum Nabi Lut ini, dalam ayat yang ke-75 hingga 76, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin wa innaha labisabilin muqim. Ayat ini ingin menunjukkan tentang lokasi
juga lokasi di mana kaum Nabi Lut ini diazab. Lokasi mereka iaitu Sabil Muqim, terletak di jalan yang tetap. Terletak di jalan yang tetap. Yang tetap ini maksudnya dilalui oleh orang ramai, dilalui oleh mereka-mereka ini bila mana mereka nak berniaga. Jadi lil mutawassimin dalam ayat yang berada dalam surah Al-Hijr ini. Apa maksud al-mutawassimin? Al-mutawassimin ini adalah bermaksud mereka-mereka yang memerhati dan berfikir. Ayat ini apa? Untuk orang yang berfikir dan memerhati, yang bijaksana. Siapa? Orang yang beriman. Orang yang beriman, mereka yang memerhati dengan iman, dipandui dengan hidayah oleh Allah SWT, bukan hanya melihat dengan pandangan kasar, tapi melihat dengan pandangan yang jelas. Bahawasanya apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut ini adalah benda yang sangat patut kita takuti. Azab Allah itu dahsyat, azab Allah itu benar, dan azab Allah itu boleh datang dengan pelbagai bentuk. Jadi perkataan al-mutawassimin dalam surah Al-Hijr ini, ayat yang ke-75 ini menggambarkan bahawasanya apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut, golongan yang digelar al-mutawassimin akan mengambil pengajaran. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, apa maksud al-mutawassimin adalah mereka-mereka yang memerhatikan, mereka-mereka yang berfikir, mereka yang mentadabbur apa juga yang berlaku di sekeliling kita, mentadabbur ayat yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran kepada kita. Ayat ini juga perkataan al-mutawassimin ini hanya diturunkan dalam ayat ini sahaja ketika berbicara tentang azab yang berlaku kepada kaum Nabi Lut, di mana Allah nak tekankan bahawasanya hanya orang yang betul-betul berfikir, hanya orang yang betul-betul memerhatikan apa yang berlaku ini akan mengambil pengajaran, akan mengambil peringatan bahawasanya jangan sesekali melakukan apa yang Allah larang, jangan sesekali melanggar perintah Allah SWT. Dan al-mutawassimin ini lah yang ingin kalau kita kaitkan dengan situasi kita sekarang, al-mutawassimin ini yang cuba dihilangkan oleh mereka-mereka yang membenarkan hubungan sejenis ini dilakukan. Maksudnya yang ingin menormalisasikan hubungan sesama lelaki atau sesama perempuan, maksudnya hubungan gay, hubungan homoseksual ini. Golongan al-mutawassimin inilah yang ingin dihilangkan dari masyarakat, mereka yang takut, mereka yang memerhatikan ayat-ayat Al-Quran dengan gerakan-gerakan yang menormalisasikan hubungan sejenis, gerakan yang kita boleh kata gerakan LGBT, membiasakan dan menormalisasikan aktiviti ini atas dasar hak asasi manusia. Jadi kita perlu bimbang, jadi kita perlu jadi orang-orang ini. Kita harap kita dan generasi kita, masyarakat kita menjadi orang yang al-mutawassimin, mereka yang menghati dan mengambil pengajaran. Dan gerakan-gerakan sekarang kalau kita perhati, saya kaitkan dengan apa yang berlaku di sekitar, maksudnya di zaman sekarang, di mana ada terdapat gerakan-gerakan yang pro LGBT, maksudnya mereka yang ingin menormalisasikan, ingin menjadikan hubungan lelaki sama lelaki ini satu gerakan yang diterima masyarakat, sedangkan ia adalah satu perbuatan yang sangat terkutukkan, perbuatan yang menyalahi fitrah, dan kita tak nak masyarakat kita terjebak dengan kegiatan begini, dan kita tak nak masyarakat kita kegiatan ini berluasa dalam diri ahli masyarakat kita, tidak. Jadi fitrah ini sangat berbahaya dan melawan fitrah. Mereka gerakan-gerakan ini cuba untuk menggalakkan manusia ni menurut hawa nafsu, mengikut hawa nafsu, meninggalkan larangan Allah. Sesungguhnya perbuatan ini sangat dilarang oleh Allah, sangat dibenci oleh Allah. Kerana perbuatan ini sangat menyalahi fitrah. Fitrah Allah berikan kepada manusia adalah fitrah yang menyukai sesama jantina. Fitrah ini adalah satu benda yang sebati dengan manusia. Tetapi bila mana ingin menyalahi fitrah, maksudnya kita ingin melawan apa yang Allah fitrahkan untuk kita, apa yang Allah takdirkan untuk kita. Bila mana Allah takdirkan pada manusia, Allah berikan kepada manusia fitrah menyukai lain jantina, tetapi kita mengubahnya, manusia ini mengubahnya
dengan menyukai sesama jantina. Dan gejala homoseksual ini memang sebenarnya pada hakikatnya sangat membarah dalam masyarakat kita, masyarakat di Malaysia ini sendiri pun. Gejala hubungan sesama lelaki ini semakin sebenarnya semakin berleluasa dan kesannya bukan biasa-biasa. Kesannya merosakkan institusi keluarga, merosakkan kestabilan masyarakat, di mana bila kita cuba menyalahi fitrah, maka tidak stabillah satu masyarakat tersebut. Dia bukan sahaja membawa kepada ketidakstabilan masyarakat, memusnahkan institusi keluarga, membuatkan kanak-kanak menjadi mangsa, peningkatan perceraian. Memang banyak sebenarnya perceraian yang berlaku disebabkan suami itu seorang yang menyukai sesama jantina, bukan menyukai isterinya, tapi menyukai sesama jantina. Dan perceraian berlaku disebabkan nafsu ini. Dan isteri dizalimi, memang dizalimi hak-hak dan yang sepatutnya seorang isteri dapat dalam perkahwinan, tetapi ianya dizalimi kerana disebabkan perbuatan suaminya itu tadi. Dan bukan saja memusnahkan institusi keluarga, tetapi peningkatan kepada mereka yang menghidapi penyakit HIV ataupun penyakit yang berkaitan dengan kelamin disebabkan hubungan sejenis. Kalau dulu kita perhatikan statistik, kebanyakan mereka yang menghidapi penyakit HIV ini disebabkan oleh perbuatan berkongsi jarum, disebabkan dadah kan, zaman 90-an dulu kan. Tapi sekarang mengikut kajian peningkatan mereka yang menghidapi HIV ataupun penyakit yang berkaitan kelamin disebabkan oleh hubungan sejenis. Jadi benda ini sangat membimbangkan, sangat menakutkan kita sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai ahli masyarakat. Kita kena aware dengan apa yang berlaku di dalam masyarakat kita sekarang. Mereka yang terlibat dengan lesbian, mereka yang terlibat dengan hubungan sesama lelaki, hubungan seksual, transgender ini semakin lama semakin meningkat, bukan semakin berkurang. Ia bahkan akan merosakkan generasi muda kita, anak-anak, kanak-kanak. Bila hubungan sesama lelaki ini juga meningkatkan risiko untuk kanak-kanak atau sesiapa saja dicabul, diliwat. Akhirnya akan merosakkan fitrah kanak-kanak itu sendiri. Dan secara peribadi saya memang selalu juga menulis tentang topik pendidikan seksualiti ini, pendidikan seksualiti kanak-kanak di laman Facebook saya, dan juga saya ada satu grup, support group untuk untuk bina komuniti yang cakna tentang pendidikan seksualiti. Jadi saya nak sentuh sedikit. Memang banyak kes yang berlaku, banyak benda yang berlaku disebabkan nafsu ini tadi, nafsu yang menyukai lelaki sama lelaki. Akhirnya bukan saja mereka melakukan terhadap lelaki dewasa, tetapi menjadikan kanak-kanak atau sesiapa saja sebagai mangsa. Jadi benda ini, dan kanak-kanak itu tadi daripada menjadi mangsa akan menjadi seorang pemangsa. Disebabkan apa? Disebabkan mereka merasai satu pleasure, maksudnya mereka merasakan benda tu best, dan disebabkan mereka ni dicabul ataupun dilewat ketika kecil, maka mereka membesar dengan menyukai perbuatan yang terkutuk itu tadi dan melakukan kepada orang lain pula. Dan perkara ini sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Dan pentingnya masyarakat kita mengambil ibrah daripada kisah Nabi Lut ni. Ibrah yang benda yang berlaku dalam kepada kaum Nabi, maksudnya Nabi Lut ke, kaum Nabi Syuaib ke, atau Nabi Soleh ke, benda kemungkaran itu sebenarnya masih berlaku di dalam masyarakat kita. Dan kenapa Allah gambarkan semua itu dalam Al-Quran? Supaya kita, masyarakat kita, umat Islam sekarang mengambil pengajaran, mengambil iktibar. Apa yang akan berlaku, apa yang azab yang Allah berikan kepada sesuatu kemungkaran tersebut. Dan kalau kita lihat kepada kemungkaran Nabi Lut, yang kaum Nabi Lut ini tadi, mereka ditimpa azab yang sangat-sangat dahsyat, balasan yang amat berat, menandakan bahawa perbuatan ini sangat-sangat ditegah dalam agama, sangat-sangat diberkai dan sangat-sangat dibenci oleh Allah SWT.
Jadi pentingnya masyarakat untuk mengambil ibrah supaya kegiatan homoseksual ini boleh dihentikan dalam masyarakat kita. Tiada lagi hubungan sesuka sesama lelaki, suka sesama perempuan. Dan kita sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai ahli masyarakat, kita kena memberikan ilmu kepada generasi muda kita, kepada generasi dewasa kita, kepada ahli masyarakat, supaya tidak mendekati perbuatan ini, tidak mendekati perbuatan yang menyalahi fitrah ini tadi. Dengan apa? Kita bermula dengan memberikan ilmu agama, memberikan ilmu pendidikan seksualiti kepada anak-anak, kepada keluarga kita. Kita kena ajarkan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita tentang sentuhan selamat dan sentuhan tak selamat. Langkah apabila diganggu oleh orang. Maksudnya apabila diganggu oleh orang di bahagian private part, kita tak boleh hanya senyap sahaja. Kita tak boleh, kanak-kanak itu tadi tak boleh menerimanya dengan cakap senyap je. Kena bagi tahu ibu ayah, kena ambil tindakan yang seterusnya. Kena melaporkan kepada polis. Maksudnya kita nak cegah daripada masyarakat kita ini dicabul atau diliwat atau berlakunya perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ini tadi. Kita kena ajarkan kepada anak kita adab bergaul sesama lelaki, perempuan, sesama kaum kerabat, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, aurat yang perlu dijaga sesama kaum kerabat ataupun orang asing, apa aurat yang perlu kita jaga, yang boleh ditunjukkan, yang tidak boleh ditunjukkan. Kita juga perlu ajar kepada anak-anak kita, generasi muda kita, adab untuk masuk ke bilik atau ke rumah orang. Atau kita juga kena beritahu kepada kanak-kanak apa keburukan hubungan begini. Maksudnya kita kena tanamkan kepada masyarakat fitrah yang kita perlu, fitrah kita ini kita perlu jaga. Kita perlu menghargai fitrah yang Allah berikan kepada kita, fitrah yang ingin berkeluarga, fitrah yang menyukai lain jantina. Kita perlu memeliharanya dan tidak melanggarnya dan tidak melakukan perkara yang menyalahi fitrah. Jadi sangat pentingnya ilmu pendidikan seksualiti ini diterapkan dalam masyarakat kita. Ilmu pendidikan seksualiti ini bukan lagi satu benda yang tabu ya. Kita nak amalkan ilmu yang tepat kepada anak-anak kita, kepada masyarakat, supaya benda-benda yang ini dapat dielakkan. Cabul, liwat, zina, sembah mahram ataupun semua benda yang berkaitan dengan seksualiti. Kita nak cegah apa juga kemungkaran yang berlaku yang berkaitan dengan pendidikan seksualiti, khususnya apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ini tadi, hubungan sejenis ini tadi. Jadi banyak sangat kes yang bermula tanpa adanya ilmu tentang apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut. Tak adanya ilmu tentang pendidikan seksualiti ataupun tak adanya ilmu tentang penggunaan media sosial yang betul. Ada orang ada kanak-kanak yang tidak tahu, tak boleh nak share gambar private dengan orang lain, ataupun ada cerita-cerita yang berkisahkan tentang watak gay. Bahkan kartun yang kanak-kanak tengok pun kita sangat kena berhati-hati. Ada unsur-unsur ataupun watak-watak yang menggambarkan dia tu menyukai sesama jantina, dan kita kena sebagai ibu bapa, kita kena orang cakap aware ataupun kena ambil berat dengan perkara. Kita kena tengok apa yang anak-anak tonton, walaupun hanya kartun. Kartun dari barat banyak sebenarnya yang ada unsur-unsur macam ni, unsur LGBT. Sebab mereka sangat gerakan menormalisasikan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ini dalam masa sekarang, dalam masyarakat sekarang, sangat-sangat sangat aktif dan berleluasa. Jadi kita perlu menjaga keturunan kita, menjaga diri kita, ahli keluarga kita daripada terjebak dengan kemungkaran ini, kemungkaran yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Dan kita perlu untuk menyebarkan awareness tentang pentingnya pendidikan seksualiti, pentingnya kanak-kanak ataupun sesiapa sahaja untuk mengetahui had-had orang yang di mana hadnya bila mana orang nak bermuamalah dengan kita, yang apa yang boleh sentuh, apa sentuhan selamat, apa sentuhan tak selamat, apa sentuhan yang tak selesa. Jadi
supaya apa? Supaya apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut ini tadi ataupun apa yang berlaku kepada musafir yang dicolek oleh kaum Nabi Lut ini tadi, yang mangsa kepada liwat ini tadi, dapat dielakkan. Kita tak nak lagi berlaku ada pemangsa dan ada mangsa dalam masyarakat kita, dan supaya masyarakat kita aman daripada mereka-mereka yang melakukan kemungkaran homoseksual ini tadi. Jadi pentingnya kita sebagai ahli masyarakat umat Islam untuk menekuni ibrah yang kita boleh dapat daripada kisah kaum Nabi Lut ini tadi, memerhatikan apa azab yang menimpa kaum Nabi Lut ini, supaya kita boleh ingat, supaya kita mengambil pengajaran dan peringatan untuk mengelakkan betapa buruknya perbuatan ini, perbuatan dilakukan oleh kaum Nabi Lut ini tadi. Jadi mungkin setakat itu sahaja perkongsian daripada saya. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada yang mendengar, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang penonton sekalian. Bersama-samalah kita mengambil ibrah daripada ayat yang diturunkan oleh Allah SWT dalam surah Furqan ini tadi, ayat 40, yang membicarakan tentang azab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kaum Nabi Lut, supaya kita boleh amalkan ibrahnya dalam kehidupan seharian kita. Jadi segala yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri, kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada tersalah silap. Dan segala-galanya dan sungguhnya segala-galanya itu datang daripada Allah SWT. Dan setakat itu saja, insyaAllah kita bertemu di sesi yang seterusnya. Dan sebelum saya akhiri perkongsian saya pada hari ini, saya ingin ajak kepada sesiapa yang belum mendapatkan buku Sirah Nabi Lut untuk anak-anak, dan buku ini buku sirah untuk kanak-kanak, tetapi buaya pun boleh membacanya jugalah kan, sesuai untuk semua golongan. Dan siapa yang sebelum mendapatkannya, boleh dapatkannya untuk jadikan bacaan harian, untuk jadikan bacaan kepada anak-anak kita, sebab Sirah Nabi Lut ini dia membawa satu mesej yang sangat berat untuk diceritakan kepada kanak-kanak, jadi khususnya kanak-kanak lah. Jadi buku ni memberikan kemudahan kepada ibu ayah ataupun orang dewasa ataupun pendidik untuk menceritakan tentang Sirah Nabi Lut dengan lebih santai dan mudah, insyaAllah. Setakat itu sahaja daripada saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.